yang kita terlepas minggu lepas, Ana dah cover balik dalam tutorial. Maknanya dalam tutorial tu kita bincangkan tentang kritikan awal orientalis mengenai tentang pengumpulan Quran pada zaman Rasulullah. Ana ulang balik, pengumpulan Quran zaman Rasulullah ni antaranya mereka menyatakan bahawa sebenarnya Rasulullah tak pernah kumpulkan Quran. Ya, Rasulullah tak pernah kumpulkan Quran. Yang ni kalau kita tengok dakwaan yang menyatakan Rasulullah sebenarnya tidak pernah mengumpulkan Al-Quran ni boleh kita dapati kalau dalam buku teks muka surat 44 yang menceritakan tentang criticism of the process of collection and arrangement of the Quran, kerana pada pandangan mereka lafaz yang digunakan oleh Al-Imam Bukhari tersebut menunjukkan seakan-akan Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, yang mana Abu Bakar kata kepada Umar, kaifa taf'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya kepada Saidina Umar, dia kata, kenapa engkau lakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang ni point dia dekat sini orientalis ambil dia sebagai satu point, bagaimana dia kata pada pandangan mereka kata-kata Saidina Abu Bakar ini menunjukkan yang mereka belum ataupun tidak Rasulullah belum pernah ataupun tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Jadi bila kita jawab balik, maknanya jawapan dia adalah sebenarnya yang dimaksudkan Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bukan maksudnya tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, tetapi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Seperti mana yang dirancangkan oleh Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar tersebut. Kemudian dakwaan mereka yang kedua ada yang kata sebenarnya ada beberapa ayat Quran yang telah hilang. Sebagai contoh sebenarnya surah Taubah ataupun ayat terakhir daripada surah Taubah yang hanya dijumpai bersama dengan Saidina Khuzaimah Al-Ansari. Yang ni juga kita dah jawab dah, bagaimana sebenarnya yang dikatakan tidak dijumpai itu maksudnya adalah tidak dijumpai dalam bentuk tulisan. Tidak dijumpai dalam bentuk tulisan. Ayat tersebut biasa didengar. Ayat tersebut biasa didengar. Kalau yang ni, kalau kita tengok lafaz hadis yang surah Al-Ahzab tu lebih jelas. Yang mana Zaid bin Thabit kata, dia kata, nasakhtu suhufa fil masahifi fafaqadtu ayatan min surah Al-Ahzab kuntu asma'u Rasulullah yaqra'u biha. Dia kata, seketika aku menulis Al-Quran tu, aku kehilangan ayat daripada surah Al-Ahzab yang mana aku pernah dengar Rasulullah baca. Jadi dekat sini jelas sebenarnya ayat yang hilang tu bukanlah maksudnya ayat tersebut sahabat tak pernah dengar. Sahabat pernah dengar tetapi dia tidak ada dari aspek penulisan di sisi para sahabat. Dia tak ada dari aspek penulisan di sisi para sahabat. Jadi yang dimaksudkan hilang tu bukanlah maksudnya hilang tidak ada, tetapi maksudnya adalah tidak dijumpai dalam bentuk tulisan. Dan dakwaan mereka yang ketiga, bila mereka dapati hadis Sahih Bukhari ini, mereka akan kata, oh kalau macam tu Al-Quran ini tidak dikumpulkan secara mutawatir. Itu hujah mereka ataupun dakwaan mereka yang ketiga yang kita bincangkan minggu lepas, yang mana sebenarnya dakwaan tersebut adalah satu dakwaan yang tidak betul juga kerana yang disebutkan mengenai tentang mutawatir atau tidak mutawatir yang dikatakan hanya seorang sahabat sahaja yang ada, iaitu Saidina Khuzaimah Al-Ansari. Saidina Khuzaimah Al-Ansari itu dia ada dengan dalam bentuk penulisan. Manakala sahabat yang lain seperti Saidina Umar, yang ni yang kita jawab dalam muka surat 46. Kalau tak sedap saya yang ada buku teks yang menceritakan tentang bagaimana analisis terhadap hadis tersebut yang menunjukkan, muka surat 47, yang menunjukkan sebenarnya ayat-ayat yang dikatakan hilang tu pernah didengari oleh Saidina Umar, Saidina Uthman, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya riwayat Al-Quran tetap datang dengan jalan yang mutawatir. Yang tidak dijumpai tersebut adalah tidak dijumpai dalam bentuk penulisan. Baik, yang itu mengenai tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu mengenai tentang kritikan yang berlaku pada
pada perbincangan kita pada minggu lepas. Dan kemudian kalau kita tengok pada minggu ini, perbincangannya masih lagi mengenai tentang pengumpulan Al-Quran, tetapi minggu ni kita fokus kepada pengumpulan pada zaman Saidina Uthman. Pengumpulan pada zaman Saidina Uthman, kalau kita tengok pengumpulan berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar dahulu, dan kemudian pada zaman Saidina Umar tidak berlaku secara spesifik. Dikatakan Al-Quran itu disimpan oleh Sayyidatina Hafsah. Dikatakan Al-Quran itu disimpan oleh Sayyidatina Hafsah. Yang ni juga sebenarnya ada kritikan dia. Yang ni ada Ana pernah tulis dalam Facebook juga. Ada Ana share mengenai tentang ada sebahagian pemikir barat ataupun orientalis merasakan Sayyidatina Hafsah adalah editor pertama Al-Quran yang mengedit Al-Quran ataupun yang menghimpunkan Al-Quran. Tetapi perkara tersebut sudah dijawab juga kerana sebenarnya Sayyidina Hafsah hanya menyimpan Al-Quran sahaja kalau tak silap. Selepas daripada itu, kemudian berlaku pula pengumpulan Al-Quran yang kedua pada zaman Sayyidina pada zaman Sayyidina Uthman. Pada zaman Sayyidina jadi yang ni adalah kalau kita tengok dalam buku teks sendiri, perbincangan tu ada dinyatakan dalam muka surat 48. Codification of the Quran in Osman's era, yang mana ini kita ada ceritakan tentang selepas zaman Saidina Abu Bakar meninggal, the suhuf which has been previously collected by Zaid was kept in the state of archive under custodian of Omar bin Al-Khattab. Lepas Omar meninggal, dia diserahkan kepada Sayyidatina Hafsah during the reign of Osman. Kalau kita tengok muka surat 48 ada dalam buku teks, siapa yang ada boleh tengok. Muslim engaged in warfare as far away as they reached Azerbaijan and Armenia. Waktu tu zaman-zaman Sayyidina Osman, perluasan kawasan telah mula tersebar dengan pesat lah. Ana lupa lah sebelum tu. Dalam tutorial yang lepas Ana ada cerita tentang assignment, Ana tak bagi lagi artikel tu. Artikel tu nanti Ana bagi. Cuma assignment group mungkin entum dah boleh bahagikan secara berkumpulan. Nanti lepas raya kita akan buat kelas secara fizikal supaya kita boleh jumpa lah mana yang boleh datang kalau boleh hadir dalam tutorial yang akan dilakukan secara fizikal nanti itulah. Yang ni nak ceritanya tentang ataupun nanti mungkin juga Ana boleh bagi assignment tu lepas entum datang secara fizikal lah, Ana rasa lagi mudah. Sebab yang grup tu tak makan masa panjang pun, sekadar entum buat poster sahaja. Cuma assignment yang individual tu mungkin artikel-artikel tu kena didapatkan dengan segera. Mungkin Ana akan share nanti supaya entum boleh baca ataupun pilih artikel mana yang entum nak huraikan secara summary-nya lah, secara kesimpulannya dekat situ. Okey, yang ni kita masuk kepada part yang kedua, iaitu codification of the Quran pada zaman Sayyidina Uthman. Antara isu yang dibangkitkan oleh orientalis adalah bantahan. Bantahan yang sebelum masuk bantahan tu, kita masuk balik tadi, maknanya kalau kita tengok dalam buku teks ni, gambaran kepada perluasan kawasan, iaitu Muslim punya engagement dalam warfare, dia dah reaches Azerbaijan dengan Armenia di bahagian utara negara orang Islam. Yang sehingga perkara ni merangkumi pelbagai tribes and provinces, maknanya banyak kawasan yang telah masuk sehingga kan menimbulkan, which is consequently gave rise to dispute over recitation of the Quran. Yang mana bila orang-orang utara, orang-orang yang ni dah masuk bangsa-bangsa yang tantan ni, Azerbaijan, Armenia ni dah kawasan utara, yang menyebabkan berlaku perselisihan dari aspek pembacaan ataupun bacaan Al-Quran. Regional differences over pronunciation of the Quran between Iraqis and Syrian urged Huzaifah al-Yamani to advise the Caliph to unite the Ummah by collecting all available mushaf in their possession. Perselisihan bacaan antara penduduk Iraq dan penduduk Syam. Maknanya Syam mungkin baca dengan qiraat Ubay
manakala penduduk Iraq mungkin baca dengan bacaan qiraat Abdullah bin Mas'ud tu tadi, menyebabkan berlaku perselisihan dan kekeliruan. Jadi Huzaifah Al-Yamani ni dia advise Saidina Osman. Dia kata kepada Saidina Osman to collect all available masahif. Kumpulkan semua mushaf-mushaf tersebut untuk diharmonikan, refine, harmonize, codified dalam single official mushaf, supaya dapat dikumpulkan ataupun dijadikan dalam satu mushaf yang satu yang menjadi mushaf yang menjadi rujukan. Jadi yang ni yang menyebabkan Saidina Osman memanggil semula Saidina Zaid bin Thabit. Saidina Zaid bin Thabit. Perkara ni kita tengok perbincangannya dalam halaman ataupun muka surat 48. Jadi dekat sinilah berlakunya perselisihan. Yang ni mungkin ada di kalangan entum yang pernah dengar. Mungkin juga entum tak pernah dengar perselisihan yang berlaku. Yang mana Saidina Osman dia melantik Saidina Zaid bin Thabit untuk mewakili ataupun untuk menjadi ketua dalam proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Tetapi lantikan Zaid bin Thabit tersebut mendapat bantahan daripada Abdullah bin Mas'ud. Cerita dia macam ni. Cerita dia, bila Osman nak buat projek pengumpulan Al-Quran semula, Osman lantik semula Zaid bin Thabit sebab Zaid bin Thabit ini adalah orang yang memang dilantik pada zaman Saidina Abu Bakar tersebut. Tetapi bila dia dilantik semula, ada sahabat yang tak setuju, iaitu Saidina Abdullah bin Mas'ud tak setuju. Bila Saidina Abdullah bin Mas'ud tak setuju, maka orientalis beranggapan bahawa ada masalah dalam isu pengumpulan Al-Quran tersebut. Yang ni orientalis ni namanya Otto Jeffrey. Seorang profesor di US. Otto Jeffrey expresses his concern and doubt about certain issues. What puzzled him was the apparent objection of Ibn Mas'ud over the appointment of Zaid as the primary scribe of the Quran. Otto Jeffrey ni dia meluahkan concern dia dan keraguan dia terhadap beberapa isu dalam pengumpulan Al-Quran. Antara perkara yang paling jelas yang dia menimbulkan persoalan adalah kenapa Saidina Abdullah bin Mas'ud membantah lantikan Zaid bin Thabit. Kalau zaman Saidina Abu Bakar tak ada orang bantah pun Zaid bin Thabit jadi ketua yang mengumpulkan Al-Quran. Tapi bila datang zaman Saidina Osman, Abdullah bin Mas'ud dia meluahkan ketidakpuasan hati dia. This enigmatic tradition was used by Ibn Warraq to criticize profoundly the process of collating the Quran. Yang mana tradition yang problematik, yang enigmatic ini menjadi hujah bagi Ibn Warraq untuk menyatakan ada kekeliruan. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tak puas hati? Persoalan mereka macam tu. Ditambah pula Schneiser illustrates how the resident of Kufah at that particular time preferred the Mushaf of Ibn Mas'ud. Yang dalam masa yang sama, seorang lagi orientalis Schneiser, dia dapat gambarkan ataupun dapat buktikan bahawa sebenarnya penduduk Kufah, Abdullah bin Mas'ud ni dia duduk Kufah. Ni susah sikit lah sebab kelas tak berlaku secara fizikal. Kalau berlaku secara fizikal tu kita boleh tengok peta taburan para sahabat ataupun kita boleh lukis peta. Nanti anak kena buatlah peta taburan para sahabat ni. Bila Rasulullah meninggal, sebenarnya sebahagian sahabat tidak duduk di Madinah dah. Rasulullah meninggal di Madinah, para sahabat bila Rasulullah meninggal ada yang keluar daripada Madinah. Sebagai contoh Saidina Bilal, Saidina Ubay, Saidina Muawiyah, mereka adalah golongan yang pergi ke negeri Syam, mengajar ke negeri Syam. Negeri Syam ni sekarang ni Syria, Palestin, belah-belah utara Mekah lah. Palestin, Lubnan, itu belah-belah Syam sekarang ni, Syria, Syam dululah. Sekarang dipecahkan kepada beberapa negara. Kalau Abdullah bin Amru bin Al-As dan beberapa sahabat lain lagi, dia pergi ke Mesir. Dia fokus untuk pengajian pendidikan di Mesir. Kemudian ramai juga sahabat yang pergi ke Iraq. Saidina Ali juga dikatakan ada pengaruh juga di Iraq. Saidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka ni semua
Dia mengajar dengan bacaan ataupun qiraat yang mungkin berbeza. Cara Saidina Abdullah bin Mas'ud ambil Al-Quran mungkin ambil qiraat yang sedikit berbeza sedikit berbanding dengan apa yang diajar oleh Saidina Ubay bin Ka'ab. Yang ni kalau antum belajar qiraat, tentang qiraat ni mungkin ada sedikit perbezaan dari aspek region dia. Region Iraq baca lain, regional differences tu, region Syam baca lain, di region di Mesir baca lain, Madinah mungkin bukanlah lain tapi ada sedikit perbezaan. Kalau yang Qalun yang kalau tak silap mana yang baru ni ana dengar yang Dr. Samir baca dalam haflah Al-Quran, dia baca dia panggil ada, ana tak sure antum belajar qiraat tak? Tak, Doktor. Tak ambil subjek tu kan sebab ada perbezaan, macam contoh dia kata dia ada mim jamak tu yang ana dengar baru ni dia baca. Sebagai contoh kalau dalam surah Fatihah dia baca siratal ladzina an'amta alaihimu. Dia tak baca siratal ladzina an'amta alaihim tapi an'amta alaihimu ataupun sirat jadi zira. Dia ada sedikit-sedikit perbezaan lah, taklah jauh sangat bezanya. Tetapi siapa yang tak biasa akan rasa terkejut. Macam contoh ana pernah sampai di Spain ataupun di Barcelona, mereka mungkin membaca bacaan yang dekat dengan mereka iaitu negeri yang dekat di Morocco. Bacaan mereka juga kalau kita tengok mushaf dia ditulis bukan dengan lafaz ataupun sedikit berbeza berbanding dengan apa yang dipakai oleh kita dengan qiraat Hafs an Asim tersebut. Jadi perbezaan-perbezaan ni menimbulkan perselisihan dalam kalangan orang yang baru memeluk Islam. Saidina Huzaifah Al-Yaman meminta ataupun mencadangkan advice kepada Saidina Osman untuk kumpul Al-Quran. Lalu Saidina Osman panggillah Zaid bin Thabit. Bila Zaid bin Thabit dilantik semula, Abdullah bin Mas'ud tak setuju. Dan penduduk Kufah ketika tu memang di bawah pengaruh Saidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka baca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud dan mereka ada mushaf ataupun Abdullah bin Mas'ud ada mushaf dia sendiri, lalu berlaku bantahan. Yang ni mungkin antum pernah dengar, mungkin antum tak pernah dengar. Dan bantahan yang dituliskan, direkodkan di dalam hadis ataupun direkodkan di dalam riwayat menunjukkan bantahan yang berat. Bantahan yang berat. Sebagai contoh, bantahan yang berlaku ataupun diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, yang ni ana ada letak dalam muka surat 49 dalam buku teks. Al-Imam Az-Zuhri kata, antum tengok dalam slide pun ada, dalam buku teks pun ada. Qala Az-Zuhri fa akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna Abdullah bin Mas'ud kariha li Zaid ibn Thabit. Tengok perkataan tu dalam bahasa Arab, anna Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud kariha, dia tidak suka. Kariha li Zaid bin Thabit naskhal masahib. Dia tak suka Zaid bin Thabit ini mengetuai proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Tengok dalam bahasa Inggeris pun ada Abdullah bin Mas'ud dislike Zaid bin Thabit in his effort to write the Mushaf. Dan yang lebih lebih menjadikan persoalan bila mana Saidina Abdullah bin Mas'ud kata, ya ma'syarul muslimin, wahai orang Islam, u'azalu an naskhi kitabatil mushaf. Aku ni telah disisihkan. I was sidelined from the effort in writing the mushaf. Abdullah bin Mas'ud macam merajuk. Dia kata dan dia cerita kepada orang Islam, dia kata, oh azalu, I was sidelined. Kenapa aku ni disisihkan daripada an-naskhi kitabatil mushaf, daripada penulisan mushaf, wa tawallaha. Yang ni yang ayat dia keras sikit. Dia kata aku ni telah disisihkan daripada bersama dengan menulis mushaf, wa tawallaha rajulun, dan projek penulisan Al-Quran ini diketuai oleh seorang lelaki. Wallahi laqad aslamtu wa innahu la fi sulbin rajulun kafir. Dia kata projek pengumpulan Quran ni diketuai oleh seorang lelaki yang ketika mana aku dah peluk Islam, lelaki ni masih lagi di dalam tulang sulbi seorang lelaki yang kafir. Keras sikit kritikan Saidina Abdullah bin Mas'ud kali ni. Kenapa Abdullah bin Mas'ud marah? Ini yang menjadi persoalan. Dan ayat dia ni agak keras. Dia kata kesimpulan daripada riwayat ni seakan-akan dia kata, aku ni wahai orang Islam, aku telah disisihkan daripada projek penulisan pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Osman. Dan dia diketuai, projek pengumpulan Al-Quran ni diketuai oleh seorang lelaki yang mana lelaki ni ketika aku dah peluk Islam dulu,
dia hanyalah masih berada dalam tulang sulbi ataupun masih lagi berada di dalam tulang sulbi ni maknanya dalam tak lahir lagilah seorang lelaki yang kafir. Poin dia dekat sini adalah memang Abdullah bin Mas'ud ni adalah antara sahabat yang diiktiraf oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang diiktiraf oleh Rasulullah sebagai seorang yang hebat membaca Al-Quran. Maknanya dia dah belajar Quran lebih banyak lagi sebelum Saidina Zaid bin Thabit lahir. Bahkan yang dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah memanggil Saidina Abdullah bin Mas'ud dan Rasulullah nak dengar bacaan Saidina Abdullah bin Mas'ud. Maknanya bukan senang. Bukan senang seorang lelaki itu dipanggil dan Rasulullah suka untuk dengar bacaan Al-Quran dia. Ini luar biasanya Saidina Abdullah bin Mas'ud, dia mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan sahabat agar mengambil Al-Quran. Khudhul Al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran tu daripada 4 orang. Salah seorangnya kalau tak silap mana Ibni Ummi Abd. Iaitu Saidina Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Tetapi bila sampai zaman Saidina Osman, Saidina Abdullah bin Mas'ud masih lagi hidup, masih lagi ada tapi dia disisihkan, tidak dilantik ataupun tidak dijadikan sebahagian daripada golongan yang terlibat dalam penulisan ataupun pengumpulan Al-Quran tersebut. Jadi ini antara perkara yang menyebabkan perselisihan berlaku dan mungkin dia terasa. Dia terasa lalu dia katalah macam tu tadi, aku ni bahkan kalau dalam sirah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni sadisu sittah kalau tak salah. Sadisus Sittah ni maksudnya dia adalah antara orang yang keenam. Maknanya yang terawal, keenam terawal yang memeluk Islam. Sadisus Sittah kalau tak salah. Jadi mungkin dia berasa hairan. Dia banyak belajar Quran daripada Rasulullah. Rasulullah sendiri memerintahkan para sahabat agar mengambil Quran daripada dia. Khudhul Quran min arba'ah min Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Salim Maula Abi Huzaifah. Ini antara lelaki-lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan Abdullah bin Mas'ud orang yang mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah. Rasulullah suka dengan bacaan Al-Quran dia, tapi tiba-tiba pada zaman Saidina Uthman dia tidak dilantik. Jadi dia agak kecewa ketika itu. Dan lebih dahsyat lagi adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, yang mana yang ni juga disebutkan dalam buku teks muka surat halaman yang sama, muka surat 49, yang mana Al-Imam Hakim merekodkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dia kata laqad qara'tu min fi Rasulillah, aku pernah baca Al-Quran daripada mulut Rasulullah. Maknanya aku belajar Al-Quran tu daripada mulut Rasulullah, 70 suratan, 70 surah dah. Wa Zaid bin Thabit dzu zu'abatain yal'abu ma'as sibyan. Sedangkan Zaid bin Thabit itu yang mempunyai 2 sideburn yang panjang, masih lagi bermain dengan kanak-kanak. Dzu zu'abatain ini gambaran kepada keturunan dia kalau tidak silap anak lah, tapi tak apalah tentang sifat fizikal dia tu. Tapi nak ceritanya dia kata macam dia agak keadaan dia macam apa keadaan dia begini kan. Mana dia kata Abdullah bin Mas'ud kata aku ni dah hafal Quran ataupun dah belajar Quran 70 surah daripada Rasulullah, sedangkan Zaid bin Thabit ni masih lagi bermain dengan kanak-kanak. Gambaran ni macam dia marahlah. Gambaran macam marah, merajuk ataupun tak setuju. Dan macam itulah gambaran yang berlaku. Jadi bila dah tengok dua riwayat ni, kan, seakan-akannya riwayat Saidina Abdullah bin Mas'ud ni tadi menunjukkan macam dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati dengan Zaid bin Thabit punya perlantikan sebagai ketua pengumpul Al-Quran pada zaman tersebut. Jadi apa gini nak cakap, ataupun kenapa Abdullah bin Mas'ud marah ni? Macam mana kita nak menafikan ataupun kita nak menenangkan kritikan-kritikan author Jeffrey Schneiser, Ibn Warraq tadi. Ibn Warraq ni untuk kena jelas, ini nama samaran sahaja. Kita tak tahu dia Muslim ataupun tidak, tetapi dia berada di sebelah barat lah, yang mana dia seakan-akan banyak menampilkan kritikan daripada belah barat. Ni nama samaran sahaja, bukan namanya yang betul.
Dia pun tak berani nak guna namanya yang betul ketika menulis buku mengkritik tentang Al-Quran tersebut. Mungkin juga bekas Muslim lah, sebab kalau ikutkan buku-buku dia, dia macam dia mengaku dia telah keluar ataupun murtad daripada Islam. Jadi dekat sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persoalan yang ditimbulkan oleh author Jeffrey Schneiser dan Ibn Warraq ni, dia kata kenapa kat sini kita nampak ada kecelaruan berlaku. Iaitu Saidina Abdullah bin Mas'ud membantah pelantikan Zaid bin Thabit. Dan dia menggunakan dua hadis yang berbeza seakan-akan merendahkan Zaid bin Thabit. Seakan-akan merendahkan Zaid bin Thabit. Jadi bagaimana kita nak jawab ada di bahagian discussion ni. Kalau dalam buku teks ada di bahagian analisis, muka surat yang sama, halaman yang sama, muka surat 49. Yang mana menyatakan Ibnu Mas'ud, criticism of Zaid bin Thabit apparently does not signify his denial of Zaid's credibility. Iaitu poin yang paling penting yang pertama, anda mulakan dengan ayat tersebut. Kritikan Zaid bin Thabit, kritikan Abdullah bin Mas'ud ke atas Zaid bin Thabit tidak semestinya secara signifikan menunjukkan yang dia membantah kredibiliti Zaid bin Thabit sebagai ketua pengumpul Al-Quran. Yang itu yang pertama. Yang mana kalau kita tengok kan dalam statement-statement dekat sini sebenarnya ada beberapa statement yang lain yang menunjukkan Saidina Abdullah bin Mas'ud ni pernah memuji Zaid bin Thabit. Yang dia kata lastu khair, aku bukanlah yang lebih baik daripada Zaid bin Thabit pun. Dia tak, maknanya dia tidak menafikan um, credibility Zaid bin Thabit itu sebagai ketua yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi dia marah sebab apa? Dia marah sebab yang pertamanya berdasarkan riwayat Tirmizi tersebut, kita dapati there is a statement that indicates that Ibn Mas'ud criticism of Zaid originates from the former's frustration of not being selected. Yang ni mungkin bacaan yang pertama yang kita baca daripada ayat tersebut, seakan-akan Abdullah bin Mas'ud ni rasa kecewa. U'zalu min naskhil masahif, yang dia cakap dari riwayat Tirmizi itu tadi. U'zalu an naskhi kitabatil mushaf. Dia kata aku ni telah disisihkan. Jadi itu mungkin bacaan yang pertama, dia rasa terasa. Dia adalah seorang sahabat yang telah banyak ataupun telah lama mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah, tetapi dia tidak dilantik. Mungkin yang pertamanya adalah kerana dia mengeluarkan statement kerana merajuk. Yang ni yang kita boleh katakan sebagai reaksi normal lah. Orang bila dah tak dilantik, mungkin dia akan keluarkan kata-kata kesal mengenai tentang perkara tersebut. Kemudian yang keduanya, moreover, dia kata Ibn Mas'ud was ordered to hand in his personal mushaf to be destroyed. Tambahan lagi, yang mana menunjukkan dia lagi sakit hati adalah apabila setiap mushaf yang ada di setiap negeri, di setiap region, mestilah diserahkan ke Madinah untuk dibakar ataupun untuk dihapuskan. Ini lagi dia terasa. Mula-mula dia tidak dilantik sebagai salah satu anggota yang akan menghimpunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya pula mushaf dia. Yang ni kita kena faham kerana sahabat tu sendiri ada mushaf tersendiri. Saidina Ali ada mushaf Al-Quran dia. Saidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah ada mushaf dia. Saidina Abdullah bin Mas'ud ada mushaf dia, ada Quran dia sendiri. Saidina Ubay pun kalau tak silap ada Quran dia sendiri. Jadi apabila mushaf Saidina Abdullah bin Mas'ud ni diminta untuk diserahkan ke Madinah untuk dibakar, iaitu dihapuskan, lagilah dia terasa. Dahlah dia tidak dilantik sebagai panel yang mengumpulkan Al-Quran tersebut. Kemudian mushaf yang dia ada pula nak diambil dan dihapuskan, dibakar kalau tak silap mana. Kerana Saidina Osman nak buat penyelarasan. Semua mushaf yang ada dihapuskan dan dibuat satu mushaf sahaja selaras. Dia nak buat penyelarasan, tetapi tindakan tersebut menyebabkan Saidina Abdullah bin Mas'ud terasalah. Saidina Abdullah bin Mas'ud terasa yang tu yang dia mengeluarkan kenyataan yang sedemikian. Tapi kenyataan tersebut tidaklah merendahkan ataupun menafikan kredibiliti Zaid bin Thabit sebagai ketua yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Saidina Osman. Dan kalau kita nak tengokkan pun, when Abu Bakar appointed Zaid bin Thabit to lead the collation of the Quran during his reign, there is no record of a complaint or expression of his objection from Ibn Mas'ud.
Ketika mana Saidina Abu Bakar melantik Zaid bin Thabit pada awal-awal dulu yang macam diceritakan dalam riwayat Bukhari tersebut, tidak ada riwayat pun yang menunjukkan Saidina Abdullah bin Mas'ud membantah lantikan tersebut pada zaman Saidina Abu Bakar ketika ada Saidina Umar waktu tu. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Abdullah bin Mas'ud pun terima sahaja Zaid bin Thabit dan kredibiliti dia diiktiraf juga oleh Abdullah bin Mas'ud. Cuma yang menjadi bantahan dia tersebut adalah ketika mana dia tidak dilantik sahaja. Yang ni respon secara normal lah. Kalau kita tengok dekat sini, perselisihan mereka ni adalah perselisihan yang dikatakan emosi yang mengganggu ataupun menguasai Saidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita tengok juga sebenarnya akhirnya Saidina Abdullah bin Mas'ud pun terima sahaja ataupun patuh sahaja selepas daripada keadaan tersebut. Nah, ini yang berlaku pada zaman Saidina Uthman, berlaku bantahan terhadap lantikan ketua pengumpul Al-Quran tersebut oleh Saidina Abdullah bin Mas'ud, tetapi akhirnya ditenangkan juga walaupun terdapat beberapa riwayat yang kekecewaan Saidina Abdullah bin Mas'ud tersebut, tetapi boleh di-counter balik keraguan yang ditimbulkan oleh pihak orientalis dan dia tak mengganggu apa-apa pun terhadap proses penulisan Al-Quran tersebut. Cuma yang dibantah oleh orientalis tu seakan-akan mereka cuba menggugat kredibiliti Saidina Zaid bin Thabit sebagai seorang pengumpul ataupun ketua yang mengumpulkan Al-Quran. Yang ni kritikan pertama yang berlaku dalam proses pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Uthman. Kemudian orientalis juga memerhatikan bahawa ada beberapa perkara yang menyebabkan kritikan boleh ditimbulkan oleh mereka. Salah satunya dia kata uh, sebenarnya dalam beberapa mushaf ada surah-surah yang tidak ada. Ada surah-surah yang tidak ada. Seakan-akan dia kata the missing of antaranya surah Fatihah dan surah Muawwidhatain. Yang ni dalam muka surat 50 ada dalam poin 3.3.2 tentang missing verses. Ha? Orientalis seakan-akan cuba highlight lagi, dia kata ketika proses pengumpulan Al-Quran berlaku pada zaman Saidina Uthman, berlaku kehilangan ayat. Berlaku kehilangan ayat ataupun yalah ada surah-surah yang hilang. Ada surah-surah yang hilang. Yang ni kalau entum tengok dia ada dalam buku teks ataupun kat sini ada bagi tak dalam slide. Okey. Dia dalam slide yang lepas. Kalau entum tengok dalam buku teks ni ada diceritakan secara umum je. Yang mana kalau kita tengok dalam buku teks ada tulis Analyzing Mushaf of Ibnu Mas'ud via Muslim Traditional Account, Author Jeffrey has noticed that Surah Fatihah, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas do not exist in Mushaf Ibnu Mas'ud. Author Jeffrey ni dia mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Author Jeffrey ni dia ada satu karya yang namanya, dia ada banyak karya. Karya dia salah satunya Vocabulary of the Quran. Dan juga ada beberapa karya yang lain yang mana dia punya kajian ini adalah berdasarkan kajian dia terhadap Al-Itqan kalau tak silap maknanya kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Suyuti tu sendiri. Author Jeffrey dia dapati, dia kata ada mushaf yang tidak ada surah-surah tertentu. Yang ni kalau entum nak tengok, dia kena tengok buku yang ditulis oleh Ibnu Warraq, list nama surah, list nama surah yang ada dalam mushaf para sahabat. Dan bila dia tengok mushaf-mushaf para sahabat ni, ada mushaf yang tidak mempunyai surah yang lengkap. Tidak mempunyai surah yang lengkap. Sebagai contoh mushaf Abdullah bin Mas'ud ni. Mushaf Abdullah bin Mas'ud ni kalau ikutkan sumber daripada author Jeffrey dan beberapa, maknanya sarjana Muslim juga author Jeffrey pun, dia bukan sahaja baca Quran tu ataupun dia tahu maklumat tu daripada manuskrip, tetapi dia ambil daripada para sahabat juga ataupun sumber-sumber daripada sumber umat Islam sendiri, yang mana dia merasakan ada ayat-ayat yang hilang.
Yang ada ayat-ayat yang hilang, yang mana yang ni yang diambil daripada, bacaan-bacaan ataupun, material. Yang ni yang karya dia kata material for the history of the text of the Quran. Yang ni yang dia kaji beberapa, penafsiran ayat tafsir-tafsir Al-Quran dan juga, dia meneliti kitab Itqan, Al-Itqan oleh Al-Imam Suyuti dan dia dapati dia kata ada beberapa surah yang tidak disebutkan dalam mushaf para sahabat. Dalam mushaf para sahabat, yang ni yang dia kaji juga beberapa kitab yang lain termasuklah Kitabul Masahif yang ditulis oleh anak kepada, Al-Imam Abu Daud iaitu, Abdullah ibni Abi Daud yang mana dia merasakan, sebagai contoh yang anda sebutkan tadi, dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak ada beberapa surah yang penting. Sebagai contoh surah, Al-Fatihah tidak ada, tidak disebutkan, Yang mana dia kata yang ni agak, kita nak kata mengelirukan, mengkonfuskan juga. Kenapa di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan ataupun tidak dinukilkan surah Fatihah dan, surah Fatihah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang mana for Jeffrey, this complicated conundrum has actually been debated already among the Muslim scholar. Walaupun, kekeliruan ni telah didebatkan, tetapi dia masih lagi nak menekankan bahawa modern research indicates that all three surahs were originally not embedded in the Quran. Dia masih lagi menegaskan, dia kata memang 3 surah ini tidak ada di dalam Al-Quran pada asalnya. Jadi timbul persoalan di sini, kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan 3 surah ini di dalam mushaf dia? Ini persoalan yang timbullah, yang ditimbulkan oleh pihak orientalis. Jadi dekat sini kalau dalam bahagian discussion, kalau dalam bahagian analisis, muka surat 51 tu ada anak ceritakan kenapa Saidina Abdullah bin Mas'ud ni tidak meletakkan surah-surah tersebut di dalam mushaf dia. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan, surah Fatihah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas di dalam Quran dia. Yang ni kita kena faham yang pertamanya adalah, kita nak kata, bila author Jeffrey cakap begini, bila author Jeffrey cakap begini, dia seakan-akan nak menunjukkan bahawa sebenarnya, seakan-akan, tiga-tiga surah ni bukanlah daripada surah Al-Quran. Point dia adalah seakan-akan author Jeffrey nak menunjukkan surah Fatihah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni bukan sebahagian daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia tidak dimuatkan di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud. Itu point dia. Seakan-akan dia kata, bila 3 surah ni tak ada, nampak macam sebenarnya surah ni bukanlah daripada Al-Quran. Itu point dia. Tapi, perkara ni dalam discussion dia kita dah jawab dah. Antaranya jawapan yang boleh diberikan adalah jawapan daripada Ibn Hazm. Ibn Hazm ada ceritakan yang dia kata sebenarnya apa yang dinyatakan oleh, author Jeffrey, bukanlah author Jeffrey, Ibn Hazm dah bincang lebih awal. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan 3 surah ini di dalam mushaf dia? Yang pertama dia kata kita tak boleh nak menafikan yang ketiga-tiga surah ni, adalah sebahagian daripada Quran. Maknanya kalau orang kata ketiga-tiga mushaf ni ataupun ketiga-tiga surah Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas ni bukan sebahagian surah daripada Al-Quran. Kalau ada yang menyatakan sedemikian, sebenarnya tak betul. Sebab dia kata bila kita kaji balik mushaf ataupun kita baca balik qiraat yang diambil oleh Asim daripada qiraat Zir, yang diambil oleh Asim daripada Zir, yang mana qiraat ini diambil daripada Saidina Abdullah bin Mas'ud, kita akan dapati yang qiraat ni sebenarnya membaca ataupun menunjukkan surah Fatihah dan kedua-dua surah Falaq dan Nas ni memang ada dalam qiraat tersebut, menunjukkan sebenarnya Saidina Abdullah bin Mas'ud memang baca dan mengiktiraf surah tersebut. Cumanya kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan surah-surah tersebut di dalam Al-Quran? Yang ni dijawab oleh Al-Qadhi Abu Bakar. Al-Qadhi Abu Bakar kata, dia tak letak ni bukanlah kerana nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini ataupun ketiga-tiga surah tu bukanlah sebahagian daripada Al-Quran. Cuma memang dia tak letak. Itu yang pertama. Tak letak ni maksudnya
adalah maknanya dia ringkaskan barangkali penulisan mushaf dia. Ataupun jawapan yang lebih menarik lagi adalah jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Qutaibah. Al-Imam Ibn Qutaibah kata jawapan dia pada ana jawapan dia lebih interesting, lebih menarik lagi, yang mana Saidina Abdullah bin Mas'ud dia remove ataupun dia tidak letak surah Fatihah dalam mushaf kerana dia percaya bahawa tujuan dihimpunkan ataupun ditulis mushaf ini adalah untuk mnemonic aid, untuk membantu hafazan para sahabat. Maknanya Al-Quran pada peringkat awal ditulis ni adalah untuk membantu ingatan ataupun untuk membantu para sahabat mengingat ataupun menghafal Al-Quran. Tetapi disebabkan kerana surah Fatihah dan dua surah tadi, dua kul tu tadi, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tu telah biasa dihafal oleh para sahabat. Maknanya dua surah ni dan tiga surah ni dah biasa dihafal oleh para sahabat. Maka Saidina Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan kedua-dua surah ni di dalam mushaf dia. Ini yang dikatakan di sini, a chapter such as Fatihah was widely memorized by the masses. Maknanya surah Fatihah ni memang orang semua dah hafal dah, and did not need to be written down because quite simply it was already part of the Quran. Dan dia tidak ditulis di dalam mushaf tersebut kerana memang semua orang dah hafal dah Fatihah. Jadi atas dasar tu barangkali Saidina Abdullah bin Mas'ud tidak memuatkan, tidak memasukkan surah Fatihah tersebut di dalam mushafnya. Yang ni yang kita kena faham, bahawa sebenarnya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni tidak meletakkan surah tersebut kerana ianya telah banyak dihafal oleh para sahabat. Ini yang counter bagi jawapan kalau orientalis kata sebenarnya Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ni bukan mushaf ataupun bukan daripada Al-Quran kerana dia tidak ada dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah satu dakwaan yang tidak betul. Abdullah bin Mas'ud masih lagi mengiktiraf kedua-dua surah tersebut sebagai surah daripada Al-Quran, cuma tidak diletakkan kerana objektif penulisan mushaf tersebut pada pandangan dia adalah untuk membantu hafazan, sedangkan para sahabat telah banyak yang menghafal Al-Quran daripada ketiga-tiga surah yang pendek tersebut. Macam tu juga orientalis mempertikaikan kehilangan surah Al-Hafat. Surah Al-Hafat dan surah Al-Khalaq. Siapa yang pernah dengar surah Al-Hafat dan surah Al-Khalaq? Anton boleh nampak slide ke? Tak ada slide. Tak ada slide Dia ada whiteboard tadi. Ana tertekan whiteboard ke macam mana Sekejap Okey. Okey. Yang ni surah Al-Hafat dengan Al-Khalaq. Pernah dengar tak surah Al-Hafat dengan surah Al-Khalaq ni? Tak pernah kan? Tapi kalau tak silap mana, dalam ulum Quran dulu ada belajar surah Al-Hafat dengan surah Al-Khalaq ni pun jadi satu pertikaian juga kerana dikatakan dalam mushaf Ubay. Yang ni yang ditulis oleh Gilchrist. Dia kata one thing that he found very intriguing in his study of the material concerning the process of the collection of the Quran concerning the missing chapters of Al-Hafat dan Al-Khalaq. Yang ni Ana bagi huraian ringkas sahajalah. Yang mana di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, kalau tadi dikatakan dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak ada surah Fatihah dan dua kul tu tadi, dalam mushaf Ubay pula dikatakan ada terlebih surah. Ada terlebih surah. Ini agak menghairankan juga. Terlebih surah ni sebab dia kata Allahumma salli ala dia kata sebab ada disebutkan tentang surah Al-Hafat dan surah Al-Khalaq. Surah Al-Hafat dan Al-Khalaq ni kalau ikutkan para sarjana Muslim, para ulama, ni jawapan dia ada dalam muka surat yang sama iaitu muka surat 52. Yang kewujudan, dia kata the existence of these two verses in Mushaf Ubay did not mean that they were automatically to be accepted as the Quran. Yang pertamanya Al-Imam Zurqani ataupun antara ulama-ulama yang menjawab tentang kritikan ni, dia kata Al-Hafat dengan Al-Khalaq tu pertamanya bukan sebahagian daripada surah daripada Al-Quran. Apa jawapan mereka? Jawapan mereka yang pertama, dia kata kerana kedua-dua surah ni
kedua-dua ayat ni sebenarnya dia sekadar ayat je, verses sahaja. Sekalipun dimuatkan di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, tetapi dia bukan secara automatically boleh diiktiraf sebagai ayat daripada Al-Quran. Kerana dia sama macam kita. Kalau kita hafal Al-Quran kan kadang-kadang kita ada nota-nota kita. Nota-nota kita yang kita conteng-conteng dalam Al-Quran tu. Jadi sebahagian ulama berpandangan bahawa sebenarnya apa yang ada dalam mushaf Ubay itu adalah tulisan doa sahaja. Kalau tak silap ana, jawapan daripada sebahagian ulama menunjukkan apa yang ada di dalam mushaf Ubay itu bukanlah sebahagian daripada ayat Al-Quran, yang mana kalau diperhatikan pun dalam bacaan-bacaan qiraat yang lain, qiraat yang diambil daripada Ubay itu sendiri iaitu qiraat Imam Nafi' dan Imam Ibn Kathir dan Imam Abu Amru menunjukkan ayat-ayat tersebut tidak ada, surah-surah tersebut tidak ada. Yang ni bahkan Syekh Salah Al-Khalidi, seorang pakar tafsir juga pada zaman moden ni, menyatakan, dia kata sebenarnya apa yang ada itu adalah hanyalah doa yang dihimpunkan ataupun yang ditulis oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab sebagai panduan ataupun bimbingan terhadap ataupun doa yang diletakkan di dalam mushaf dia. Kerana macam mana kita nak tahu mushaf tersebut ataupun ayat tersebut bukan ayat Al-Quran? Yang pertama, kita semak bacaan daripada para sahabat yang lain dan kita semak daripada qiraat-qiraat yang diterima daripada qiraat Ubay bin Ka'ab tadi. Kita tengok, oh sebenarnya tak ada ayat tersebut. Tidak dibacakan oleh Al-Imam Nafi' itu tadi, tidak dibacakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, tidak dibacakan oleh Al-Imam Abu Amru itu tadi. Jadi ini menunjukkan ayat tersebut memang tidak ada. Rasional yang kedua, mungkin juga Saidina Ubay bin Ka'ab menulis doa-doa ataupun ayat tersebut sebagai doa di dalam mushafnya sahaja. Yang ini dicadangkan pandangan ini oleh Syekh Salah Al-Khalidi juga, menunjukkan ayat tersebut adalah bukan daripada ayat Al-Quran. Yang ketiganya pandangan daripada Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti kata ada kebarangkalian juga mungkin ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang ayat-ayat memang Al-Quran. Ini pandangan Al-Imam Suyuti. Tapi dia kata mungkin kedua-dua ayat tersebut telah dimansuhkan. Yang mana telah dimansuhkan, yang tidak menjadi lagi sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini antara perbincangan ataupun kritikan orientalis terhadap Al-Quran pada zaman Saidina Uthman. Yang pertamanya mereka menimbulkan persoalan kenapa Saidina Abdullah bin Mas'ud membantah lantikan Zaid bin Thabit. Kita dah cerita dah tadi. Yang keduanya, dia katakan ada ayat-ayat ataupun surah yang hilang. Sebagai contoh, dia kata surah Fatihah hilang dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya dia tidak hilang. Dia memang tidak ditulis oleh Saidina Abdullah bin Mas'ud kerana ianya adalah surah yang telah biasa dihafal. Manakala kalau ikutkan Gilchrist, dia kata kritikan mereka yang ketiga, dia kata ada surah-surah yang hilang ataupun ada ayat-ayat yang hilang seperti ayat Al-Hafat dan Al-Khalaq. Tapi yang ni ulama' dah jawab juga. Syekh Salah kata ayat tu adalah hanyalah doa. Itu adalah satu perkara yang hanya ditulis oleh dalam mushaf Ubay itu tadi kerana tidak dijumpai dalam qiraat yang lain dan ianya barangkali hanyalah doa. Manakala Al-Imam Suyuti berpandangan ianya mungkin adalah satu perkara ataupun satu ayat yang mungkin juga ada tetapi telah dimansuhkan. Hari ini kita belajar 3 lagi kritikan daripada orientalis mengenai tentang Al-Quran. Jadi untuk sesi hari ini cukup setakat tu dahulu. Cumanya Ana nak mohon jasa baik, Ana nak mohon jasa baik. Attendance hari ni, antum ingat tak antum dah isi borang attendance yang first dulu, kemudian yang second kita tak ada kuliah minggu lepas. Tapi kita gantikan dengan tutorial. Kita gantikan perbincangannya dalam tutorial. Jadi disebabkan Ana rasa tak, maknanya attendance hari ni, antum tulis juga attendance hari ni 20 April. Yang minggu lepas punya attendance untuk tulis tarikh tutorial tu. So maknanya ketiga-tiga kritikan orientalis tu dah di cover pada setiap minggu lah, kecuali minggu yang Ana tak ada yang kita ganti dengan kuis ke apa sebelum tu kalau tak silap Ana. Boleh Boleh?
Link tak. Oh, dia tak boleh isi banyak kali Yang kuliah orientalis tu. Ana tengok semula kalau Ana ada buat limitation, takut-takut ada limitation sebab maknanya setiap kali nak buat kena buat baru ada siapa yang tahu? Setiap kali nak buat lepas. Oh, dia tak boleh kumpul semua tu Okey, okey. Tak apa, tak apa. Terima kasih Mariam. Nanti Ana akan buat link barulah kalau macam tu. Maknanya setiap minggu nanti kita akan ada link yang baru. Oh, patutlah dia punya bilangan tadi tak bertambah Okey, okey, okey. Okey, baik. Terima kasih Mariam atas makluman. Nanti Ana akan buat 2 lagi link yang baru untuk kehadiran tersebut. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh maklumkan dan kalau boleh nanti bagi tahu kawan-kawan macam tu lah attendance nanti Ana akan bagi link. Dan macam biasa nanti lepas raya kita akan buat kelas secara fizikal. Cuma Antum kena bantu sikit sebab kita buat secara live dalam masa yang sama mungkin juga ada pelajar yang tak boleh datang tu kita kena buat dua method tu hybrid tu tadi. Nanti Ana nak minta tolong pelajar bantu macam live kan jugalah. Live kan tu mungkin sama ada dengan team ni ke supaya senang yang tak dapat hadir secara fizikal. Tapi kalau boleh Ana galakkan datang secara fizikal lah Okey, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. InsyaAllah link kehadiran Ana akan bagi kemudian. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Sama-sama. You welcome.